untuk menjana pendapatan yang tetap dalam kerja tuition ini adalah baik untuk mengajar murid-murid kita untuk jangka masa yang lama. Dan untuk memastikan ini berlaku, kita perlu membantu murid-murid kita untuk membuat kemajuan yang baik. Jadi dalam video ini saya akan mengatakan 6 strategi yang efektif untuk menetapkan bahawa murid-murid kita boleh belajar dengan kita untuk jangka masa yang lama. Mari kita bermula. Yang pertama, sikap positif. Ya, ini sangat penting kerana apabila pelajar itu tidak membuat kemajuan daripada menjadi geram dengan pelajar itu, ini tidak akan membantu dia untuk maju dan boleh buat situasi lebih teruk lagi. Dan daripada bersikap geram, lebih baik kita bertumpu perhatian kepada bagaimana kita boleh menggunakan cara-cara yang lain untuk membantu pelajar-pelajar kita. Seperti apabila kita mengajar matematik, ada satu formula yang dia tidak faham, mungkin lebih baik untuk kita berfokus kepada topik-topik atau subjek yang lain dulu dan bantu mereka untuk faham. Dengan cara ini boleh mengurangkan kegeraman yang mereka ada. Dan pada masa yang sama, mereka akan dapat confidence, dan apabila mereka menjadi lebih yakin dengan subjek itu, kita boleh balik kepada formula yang dia ada masalah. Dan apabila kita berbuat sedemikian, ini akan membantu mereka untuk maju. Yang kedua, apabila murid-murid kita membuat sesuatu yang baik dalam subjek itu, dalam segi pemahaman atau dalam segi peperiksaan, kita perlu memberi rekomendasi kepada mereka bahawa mereka telah melakukan yang terbaik. Dan ini akan membantu mereka untuk meningkatkan yakin diri di antara mereka. Pada masa yang sama, kita perlu memberitahu ibu bapa mereka terhadap kemajuan yang mereka sudah buat, kerana ini akan terus mengekalkan hubungan yang rapat dengan ibu bapa mereka, dan ini akan memastikan bahawa kita boleh belajar dengan anak-anak mereka untuk jangka masa yang lama. Dan dengan cara ini akan membantu ibu bapa untuk bersikap empati kepada kita juga apabila mereka nak merancangkan holiday dan cuti yang mereka nak pergi. Dan kerana ini akan mempengaruhi pendapatan kita. Yang ketiga, kita perlu memastikan bahawa lesson itu atau pelajaran dengan murid kita itu fresh. Kerana jika setiap kali pelajaran itu diadakan dengan cara yang sama, mungkin mereka akan jadi boring. Jadi, apa cara yang kita boleh buat untuk membantu mereka? Bolehkah kita guna cara yang berbeza, seperti menggunakan video, buku-buku yang lain dalam website atau laman web yang lain, atau mungkin kita boleh menukar lokasi dengan kebenaran ibu bapa. Dan saya pun pernah cuba sedemikian dengan satu pelajar. Saya ajar dia sains, dan kita selain daripada belajar di tempat yang ditentukan, kita pergi ke luar di taman untuk membuat eksperimen dalam sains. Dan dengan ini dia berasa lebih minat dan dia berasa lebih relax dengan pelajaran itu juga. Jadi ini satu cara yang efektif. Dan boleh kita selepas kita belajar satu topik atau subjek, boleh untuk memastikan bahawa pelajar itu faham topik atau subjek itu, bolehkah kita buat lebih menarik seperti guna game dan online game. Ini kita boleh guna cara ini untuk seorang budak yang sedang belajar matematik.
sehingga mengajar sains kepada orang yang lebih besar atau budak pelajar di sekolah menengah begitu. Kerana apabila kita cuba pelbagai cara atau tool untuk mengajar mereka, ini akan, atau kepelbagaian cara ya, ini akan meningkatkan motivasi mereka untuk maju dan ini akan membantu kita untuk retain students itu. Yang keempat, kita perlu fleksibel. Pada semasa ke semasa, para pelajar perlu pergi holiday. Jadi, jika mereka sudah berikan notis kepada kita tentang mereka nak pergi holiday, kerana ini akan mengurangkan pendapatan kita. Tetapi kita perlu fleksibel kerana kadang-kala kita pun ada komitmen. Kadang-kala kita nak pergi ke holiday juga. Apabila kita nak pergi holiday, kita memberi notis yang sewajarnya kepada murid-murid dan kita boleh fleksibel dalam hal ini. Adalah baik untuk kita mengurangkan perkara ini. Lebih baik atau boleh dicadangkan bahawa kita boleh buat holiday kita semasa pelajar kita yang pergi ke holiday. Dengan cara ini kita bukan saja boleh mendapat lebih pelajaran dengan pelajar atau student kita, ini akan menjana lebih pendapatan untuk kita juga. Jadi ini manfaat untuk kita dan untuk student juga. Yang kelima adalah regular feedback. Kita perlu ada feedback daripada pelajar dan ibu bapa mereka. Daripada pelajar, maksudnya kita perlu bertanya dari semasa ke semasa tentang apa yang mereka suka tentang pelajaran dengan kita, apa yang mereka tak suka dan apa kemajuan yang kita boleh buat supaya student itu boleh lebih menikmati lesson kita masing-masing. Dan selain daripada itu, kita pun perlu cek dengan ibu bapa. Kita boleh berkomunikasi dengan mereka dan mengatakan kepada mereka apakah progres yang mereka sudah buat. Kerana ada sesetengah ibu bapa mungkin kemajuan yang anak-anak mereka yang buat tidak setimpal dengan ekspektasi daripada ibu bapa. Ini memang berlaku. Kerana kadang-kadang mereka berbandingkan kemajuan anak-anak mereka dengan orang lain atau pelajar yang lain. Ini tidak munasabah kerana pelajar yang lain mempunyai latar belakang, mereka mempunyai kebolehan dan sebagainya yang tersendiri. Jadi sangat penting untuk berkomunikasi dengan ibu bapa dan kita boleh tahu tentang untuk memberi ekspektasi yang realistik, yang praktikal kepada ibu bapa bahawa boleh berbanding student itu dengan diri sendiri. Maksudnya kita boleh cakap 6 bulan sebelum tuition, 1 tahun sebelum tuition, apakah tahap kemajuannya dan sekarang. Ibu bapa boleh tengok bahawa sekarang dia sudah buat banyak kemajuan dan mereka akan bahagia dan ini akan memastikan bahawa kita boleh belajar lagi dengan pelajar mereka, dengan pelajar kita dengan lebih lama dan kita boleh memberitahu ibu bapa tentang strategi yang kita akan guna untuk lebih-lebih lagi membantu mereka untuk membuat kemajuan lagi. Dan yang keenam adalah ada banyak kajian yang menyatakan bahawa humor, bahawa apabila kita bergurau, ini akan membuat pelajar-pelajar untuk lebih menikmati pelajaran kita. Jadi, kita cuba bergurau, buat lesson itu funny. Jika kita boleh buat pelajar itu sentiasa senyum dan mereka boleh ketawa, ini satu tanda yang baik bahawa kita boleh terus mengajar mereka untuk jangka masa yang lama. Dalam pengalaman saya, ini berlaku bukan saja untuk
subjek-subjek akademik, tetapi subjek-subjek yang non-akademik seperti berenang, kerana saya adalah seorang guru berenang juga, dan dulu saya pun ada ajar student saya untuk berenang. Untuk ajar berenang ada berapa lama? Kerana hanya perlu bertumpu kepada 4 stroke utama: freestyle, frog stroke, backstroke dan butterfly. Itu sahaja, 4 stroke. Berapa lama? Mungkin 3 bulan untuk belajar semua, atau mungkin 6 bulan kan? Tetapi saya boleh mengajar student untuk 1 tahun, 2 tahun atau lebih. Itu ialah retention level yang saya dapat nikmati. Mengapa? Kerana student itu nak belajar, bukan saja belajar pengetahuan dan cara untuk membuat swimming, tetapi dalam masa yang sama mereka dapat keyakinan diri dan motivasi, dan mereka, apa yang mereka nak belajar ialah cara untuk mencari penyelesaian kepada masalah-masalah yang mereka hadapi. Apabila mereka gunakan skill ini ke dalam subjek-subjek akademik seperti sains, matematik dan sebagainya, kerana ada banyak obstacle, ada banyak halangan, dan apabila mereka ada sikap positif dan motivasi, ini akan membantu mereka untuk menjadi cemerlang dalam semua pelajaran di sekolah. Oleh kerana itu, kita boleh retain student itu untuk jangka masa yang lama. Jadi sila subscribe dan share video ini jika kamu rasa boleh bantu orang lain, dan sila komen di box di bawah, dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.